أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para sahabat dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam perkongsian ilmu secara online. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kelapangan waktu, masa untuk kita bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan pada pengakhiran perkongsian ilmu pada malam ini Allah kurniakan kebaikan dan kurniakan kefahaman kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak membawakan satu tajuk yang berkaitan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Baik, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kehidupan di atas dunia seseorang itu semuanya habis, ini apabila menemu ajal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah hari kiamat, hari akhirat kelak. Berlaku hari kiamat itu dalam keadaan yang sangat-sangat cukup ngeri. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang boleh kita ambil sebagai panduan kita pada malam ini, antaranya pada surah Abasa juzuk 30 ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita keadaan bagaimana berlakunya pada hari kiamat. Sebelum kita masuk kepada perbahasan kita pada malam ini. Baik, ketika berlakunya hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhih, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, hari yang mana yauma yafirrul mar'u min akhih, hari yang mana sibuknya manusia tersebut dia melupakan orang yang di sekeliling dia. Apabila berlakunya hari kiamat itu, maka seorang manusia dia sibuk pada orang di sekeliling itu, dia tak ambil tahu pun langsung. Wa ummihi wa abi, kepada ibu dan ayah dia sendiri pun dia tidak akan ambil tahu langsung. Tak sempat. Sebab apa? Sebab takut sangat-sangat. Wa sahibatihi wa banih, dan kepada para sahabat dia dan wa banih, anak-anaknya semua dia tak sempat ambil tahu. Sebab apa? Takut sangat-sangat dengan keadaan hari kiamat. Likum limri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap manusia itu tengah fikir macam mana amal ni nak settle di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kan berlakunya hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala cerita banyak surah. Antaranya surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, terbelahlah bulan itu kepada jatuh. Dan kemudian Allah cerita lagi dalam surah iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada satu hari nanti zalzalah, yakni nama kepada hari kiamat, hari akhirat. Gemparnya manusia ketika itu apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia pada hari itu cukup takut. Nah, apa keadaannya? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at.
Allah bagi satu situasi supaya kita faham betapa ngerinya pada hari kiamat tersebut, berlaku hari kiamat tersebut, hari terakhir atas muka bumi. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang mana manusia sendiri yang melihat, kullu murdi'atin, tiap-tiap seorang ibu menyusu ni, amma arda'at, akan merupakan anak yang disusukannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan kemudian ibu yang tengah menyusukan anak pada waktu tersebut, datang sahaja hari kiamat tersebut, berlakulah peristiwa hari kiamat tersebut, dia tengah menyusu, Allah bagi satu cerita keadaan, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, sehingga dia campak anak dia. Kerana apa? Kerana terlalu gerun dengan berlakunya situasi hari kiamat yang datang secara mengejut. Wa taran nasa sukara, dan mereka melihat bahawasanya manusia itu dalam keadaan mabuk. Allah kata wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi situasi pada hari kiamat berlaku itu yang menyebabkan lintang pukang, sampai ke tahap macam tu, tuan-tuan. Nah, maka pada malam ini kita nak bawa hadis yang berkaitan dengan siapakah golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Nah, maka manusia pun setelah berlakunya hari kiamat, manusia pun mati. Bila mati, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan balik. Bila dibangkitkan balik, manusia tersebut panggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nak timbang di atas mizan, nak tengok berapa banyak, berapa baikkah amalan yang sepanjang berada di dunia ni. Maka ditentukan manusia tersebut masuk syurga ataupun masuk neraka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang mukadimah kita. Baik, hari kiamat juga dikenali sebagai dalam istilah orang putih the last day of the world, hari yang terakhir berada di atas muka bumi. Banyak hadis-hadis Nabi yang membincangkan tentang keadaan-keadaan hari kiamat tersebut. Baik, saya nak bawa satu hadis kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang menonton, daripada satu hadis, daripada hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Katanya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Maka pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita mengharapkan satu pertolongan ketika mana kita dilanda musibah. Lalu kita mengharapkan pertolongan orang lain, tapi pada hari tersebut manusia mengharapkan pertolongan daripada manusia lain, ataupun manusia mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah kategorikan 7 golongan ini. Mudah-mudahan kita mempelajari 7 golongan ini dan kita jadikan di antaranya kita salah satu ataupun daripada golongan tersebut. Baik, golongan yang pertama yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala ataupun dimasukkan ke dalam syurga secara direct, secara direct. Tidak ada banyak pun dia halangan-halangan yang tersekat. Tetapi dia dimasukkan oleh dalam syurga Allah Subhanahu wa taala secara direct. Golongan yang macam mana? Yang pertama sekali al-imamun adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata golongan yang pertama ialah golongan imamun adil. Maksudnya apa? Pemimpin yang adil. Apa makna pemimpin? Pemimpin ini Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin 'an ra'iyati. Setiap daripada kamu ini adalah pemimpin. Seperti mana yang kita faham, pemimpin yang kita faham sekarang ni YB. Sebenarnya itu bukan secara umum sahaja, tetapi yang lebih detail, yang lebih jelas pemimpin ini siapa? Pemimpin ini ialah orang yang dipertanggungjawabkan di atas kepimpinannya tersebut. Sebagai contoh, seorang bapa, dia adalah pemimpin kepada keluarganya, maka keluarganya terumbang-ambing, tidak berpesan kerana Allah Subhanahu wa taala,
seorang suami pemimpin kepada isterinya, maka dia tidak membawa jalan yang baik kepada keluarganya tersebut, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Sebagai contoh, orang yang tidak berkahwin, bujang, dia memimpin. Pimpinannya untuk siapa? Untuk diri dia sendiri, memimpin untuk menjadi lebih baik ataupun tidak. Seorang guru, dia jadi seorang pemimpin di sekolah, memimpin anak-anak didiknya, berbagai lagi. Itu disebut sebagai pemimpin. Maka pemimpin yang pertama, orang yang pertama, golongan yang pertama yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir kali ini adalah al-imamun adil. Maka tidak peliklah dia adalah golongan yang pertama dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia begitu amanah kepada kepimpinannya. Mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan kepada dia itu adalah satu dosa yang cukup besar. Tetapi kalau dia ikhlas ataupun dia ini orang yang adil dalam memimpin dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga lebih awal. Seorang bapa yang cukup baik memimpin keluarganya masuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia golongan al-imamun adil. Itu dah. Bahkan seorang imam menjadi imam solat, dia adalah pemimpin kepada makmum-makmum dia, hukum hakamnya. Sebab itulah semua kita ini ialah pemimpin. Kita semua ni adalah pemimpin. Orang kaya, orang yang berilmu, orang yang berjawatan, semua itu adalah pemimpin. Bahkan setelah kita mati nanti, semua itu akan menjadi saksi kepada kita. Itu bukan saja dalam surah Yasin Allah cerita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari yang hari ketika mana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim, Allah kunci rapat-rapat mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, yang boleh berbicara ketika itu di hadapan Allah Taala ini, yang menjadi saksi ialah tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum, saksi seterusnya adalah kaki kamu, tangan kamu, apa yang kamu lakukan di atas dunia. Arjuluhum, kaki kamu, apa yang kamu langkahkan ke atas dunia, sama ada kamu banyak melangkah ke tempat yang tidak baik, melebihi daripada tempat baik. Arjuluhum bima kanu yaksibu, dengan apa yang kamu lakukan. Itu yang pertama, pemimpin yang adil yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Baik, adil, makna adil apa dia? At-tawassut bainal amrayni, memilih jalan tengah di antara, membuat jalan yang tepat di antara dua keputusan. Dan keputusan itu tidaklah condong ke kanan dan tidaklah berat ke kiri. Maksudnya apa? Membuat satu keputusan secara adil. Maka adil ini perlu diteliti dengan 3 faktor. Faktor yang pertama ialah adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dia perlu kena ada adil. Adil yang pertama ialah adil kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak untuk kepentingan peribadi. Sebagai contoh pada tuan-tuan, adil kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai contoh kita keluar waktu-waktu merdeka macam ni tuan-tuan. Kita keluar nak pergi ke mall, bawa keluarga untuk shopping ataupun ke tempat-tempat, berjalan ke mana-mana. Maka 12.30 hari kita keluar daripada rumah, pukul 1 lebih orang azan. Bila azan ni, kita pun dalam diri kita, bagaimanakah adil kepada Allah Ta'ala? Kita pun kata, kena berhenti ni untuk berhenti solat. Maka disitulah yang dipanggil sebagai adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang utama berbanding hak kepentingan peribadi. Itu adil yang pertama. Adil yang kedua ialah adil kepada sesama makhluk. Tak kisahlah sesama manusia, sesama binatang. Bahkan Islam mengajarkan kepada manusia supaya adil kepada alam. Sebagai contoh, pembalakan haram, kenapa tak boleh
Salah satunya kerana kita menzalimi alam, bukan menzalimi manusia sahaja, menzalimi alam. Bila kita tebang habis pokok-pokok semua, berlakulah satu tanah runtuh yang menyebabkan air tersebut di atas bukit meluncur ke bawah tanah-tanah, habis meninggal dunia orang lain. Efek kepada kesan kepada tidak adilnya seseorang manusia tersebut. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Mata kita, hidung kita, badan kita memerlukan keadilan. Apakah keadilannya? Kita tidak menindas kezaliman diri kita sendiri ini dengan cara apa? Merosakkan tubuh badan kita. Maka kita kena adil diri kita sendiri. Sebab tu Islam mengharamkan tatu. Kerana apa? Dia menzalimi diri sendiri, merosakkan diri sendiri. Itu. Maka golongan yang pertama ialah golongannya al-imamun adil. Baik, yang kedua, golongan yang kedua yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak ialah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Seorang syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dia sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah apa? Makna ibadah ini adalah bukan 24 jam kita kena beribadah saja tuan-tuan. Tak. Tetapi di mana-mana sahaja pun sesuatu perbuatan yang mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah. Kenapa diletakkan syabun? Kenapa Nabi kata seorang pemuda? Kerana memanglah pemuda ini orang yang cukup-cukup hebat. Kalau dia dari muda lagi dia ibadah. Sebagai contoh, kalau orang tua umur 70 masih lagi degil untuk orang cakap macam orang muda, dengan cara macam mana? Dengan cara tak solatnya, dengan caranya tak baca Qurannya, maka itu pelik, mustahil. Tetapi kalau orang muda yang dari muda lagi dia beribadah kepada Allah, maka Nabi kata itu pun salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kenapa pemuda? Kerana yang tua tu itu biasa. Bukan kata tak baik, yang tua tu baik beribadah waktu tua pun, tapi menjadi kebiasaan. Kalau tua tu memang kita akan jumpa di masjid ramai. Tapi kalau muda ramai sibukkan diri untuk ibadah, itu lebih baik lagi. Baik. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Di antaranya, innahum fityatun amanu. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan Allah tambahkan lagi hidayah buat mereka. Allah Ta'ala uji pemuda tersebut. Kenapa mereka beriman? Baik. Jadi wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Apa yang kita dapat yang kedua ini ialah seorang pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena pergunakan waktu muda-muda kita ini untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pantun kata kelapa muda kupas-kupasin kelapa tu. Masa saya belajar kat Indonesia saya ingat gitu tuan. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal patuknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Dia cakap macam tu. Waktunya maksudnya apa? Ya memanglah. Waktu muda-muda ni cepat-cepatlah puas-puas. Puas-puaslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Dan yang ketiga, yang pertama tadi imamun adil, yang kedua pemimpin adil, yang kedua seorang pemuda yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang lelaki ataupun seorang manusia yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? 24 jam ke kena berada di masjid? Tidak. Tetapi dia memikirkan di mana-mana sahaja dia berada, dia memikirkan bagaimanakah nak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata pesan kepada para sahabat, sesungguhnya rumah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini ialah masjid-masjid.
Masjid-masjid. So itulah pada penghijrahan Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, apa yang benda pertama Nabi buat ialah mendirikan masjid. Kerana masjid itu adalah satu tempat yang akan menyatu padukan umat-umat Islam ketika itu. Jadi dengan cara macam mana? Adakah kena selalu pakai kopiah? Kena selalu pakai jubah? Tidak juga, betul juga tu tuan-tuan. Tetapi bagaimanakah nak jadikan diri kita sendiri memakmurkan masjid? Duduk di mana-mana memikirkan bagaimana nak memakmurkan masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa rajulani, Nabi kata tahabba fillahi ijtima'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang saudara yang berpisah, berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia bersaudara kerana nakkan materialistik, nakkan pangkat, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Keluarganya, adik-beradik dia pergi buang kat dia. Tapi bila sampai satu masa dia jadi pembesar Mesir, semua cari dia. Kenapa? Nakkan materialistik, pangkat. Sebab itu kalau kita perhatikan di atas dunia ni tuan-tuan, manusia yang banyak pengaruh ini ialah manusia yang mempunyai pangkat yang tinggi, ataupun manusia yang mempunyai wang yang banyak, harta yang banyak. Sebab itulah Islam mengajar setiap manusia itu bukan secara pilih bulu, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyamaratakan setiap manusia sama ada dia berpangkat atau tidak. Sebagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Abasa wa Tawalla, ketika mana seorang yang OKU, buta mata penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum, ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar, lalu Abdullah bin Ummi Maktum ni dia baru memeluk Islam, tapi dia buta, dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW, janganlah untuk kita membezakan level-level manusia. Begitu juga kita. Orang di sekeliling kita ni kadang-kadang orang yang biasa-biasa, kita kalau YB datang kita sanggup berdiri ataupun kita sanggup beri penghormatan. Tapi bila orang biasa datang kita tak bagi penghormatan. Bila dengan YB bukan main cakap kita lembut, bukan main lembut kita bercakap. Tapi bila dengan sesama manusia yang orang yang miskin daripada kita, siap tengking. Contoh, moga-moga Allah jauhkan sifat macam tu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atan ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Golongan yang kelima yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ialah seseorang manusia yang apabila diajak oleh seseorang perempuan untuk melakukan satu benda yang tidak baik, iaitu berzina kepada Allah berzina untuk diri sendiri, dan dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kecantikan manusia perempuan tadi. Lalu golongan yang kelima yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, dia berkata kepada perempuan tadi, faqala inni akhafullah, minta maaf, saya takut untuk melakukan perkara tak elok ni kerana saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tengok kepada poin ini yang Nabi kata ini bermakna Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mana diajak oleh seorang perempuan, Imra'atil Aziz, bukan Nabi Yusuf tidak ada nafsu, Nabi Yusuf ada nafsu, tetapi Nabi Yusuf menolak kerana apa? وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Ketika mana perempuan tadi dia berdiri di belakang pintu, lalu dia panggil Nabi Yusuf, hai talak, datang ke sini Yusuf, aku berkenan nak dekat kau. Apa jawapan Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada Allah Subhanahu. Innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Nabi Yusuf pun berkata kepada perempuan tadi, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah melayaniku dengan baik. Itu maksudnya tuan-tuan. Sebab itulah dalam satu hadis yang diceritakan tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua.
salah seorangnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pernah diajak seorang perempuan pada zaman Nabi ini, dia ajak seorang perempuan yang untuk berzina dengan dia. Dan dia pun berada di kawasan kaki perempuan tersebut. Tapi perempuan tersebut kata apa? Ya Abdallah, ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah nak buat benda-benda macam ni. Maka dia rasa terkejut, lalu dia tak jadi berzina. Kenapa? Inni akhafullah. Maka golongan yang kelima ini ialah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Golongan yang keenam siapa? Sikit lagi tuan-tuan. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Golongan yang keenam yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak ialah seseorang manusia yang bersedekah dengan menyembunyikannya, tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu, sehingga tangan kirinya ini tidak mengetahui ma tunfiqu yaminu, apa yang diberikan kepada tangan kanannya. Nah, sebab itulah bahayanya media sosial ni. Kita semua amal kebaikan kita, semua kita nak bagi tahu dekat orang. Sedangkan para ulama mengatakan bahawasanya kalau boleh kita menyembunyikan segala amal kebaikan kita. Kenapa? Kerana bimbang akan hati. Tapi kalau nak tunjuk, boleh, tidak ada masalah, tidak haram, tidak berlaku kesalahan. Tapi kena berhati-hati dengan hati kita yang bersifat nak riak itu. Sebab itulah nak selamat kita kena sembunyi. Sebab itulah golongan yang keenam ini di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menyembunyikan amalan kebaikan, takut dengan hati dia terpesong niat sebenarnya. Sebab itulah dalam sebuah hadis, kalau kita cerita tentang bab sedekah lah ni, ada Nabi SAW kata bahawasanya setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke atas muka bumi dan menulis tentang perbuatan manusia. Yang pertama, malaikat menulis kepada manusia yang suka memberi. Malaikat bukan menulis, malaikat berdoa kepada manusia. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada pemberi sedekah ini sangat-sangat rezeki yang khalafa, munfiqan khalafa, rezeki yang cukup melimpah ruah kepada anak beranak dia. Tetapi pada manusia yang kedekut nak bersedekah, Nabi SAW kata, malaikat berdoa kepada manusia yang kedekut ni, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada manusia yang kedekut ini satu kekurangan ataupun mumsikan talafa, satu kesusahan kepada dia. Celakalah dia. Sebab itu tuan-tuan. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir bagi kita semua, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengasingkan diri dia sehingga berlinanglah kedua matanya. Sebab apa? Memikirkan dosa-dosanya. Golongan yang ketujuh ialah golongan yang memikirkan akan amalan-amalan dia, kemudian dia bertaubat daripada melakukan dosa-dosa dia. Baik. Itu maksudnya. Sebab itulah kita kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, ampun dosa, segala dosa kita. Sebab apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala cerita bahawasanya aku tidak akan menurunkan azab kepada manusia selagi mana engkau wahai Muhammad ada di atas muka bumi. Ketika itu berlaku satu isu yang mana kisah Abu Jahal, dia mencabar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cabaran? Dia kata kepada seluruh kaum Quraisy, dia kata au itina bi'azabin alim. Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, sekiranya Muhammad bawa Quran itu benar, maka fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunkan kerikil-kerikil batu daripada langit itu, timpa kami. Dia kata kepada kaum Quraisy semua.
Maksud kata apa? Dia yakin yang Al-Quran itu tak benar. Au i'tina bi'azabin alim, ataupun kau turunkan azab yang paling pedih. Maka Allah balas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan azab kepada kamu wahai Muhammad sedangkan engkau masih berada di kawasan mereka. Kalau dah Allah turunkan azab bala ni, semua kena, tak kisah orang soleh ataupun tidak. Nah, tapi kematian orang soleh walaupun terkena disebabkan azab orang kafir tersebut, orang kufur tersebut, maka dia tidak dikira golongan bersama dengan dia. Nah, sebab itu kita kena sangat-sangat bersyukur kepada golongan yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan, sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil pada perkongsian malam ini, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Yang pertama tadi ialah al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang menyibukkan diri dia dalam waktu umur yang muda lagi dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang pemuda, seorang manusia yang meletakkan hatinya kepada masjid, memikirkan bagaimana nak membangunkan masjid. Dan yang keempat, seorang manusia yang berkasih sayang sesama manusia ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang manusia apabila diajak untuk melakukan perkara keburukan, lalu dia menolak kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kan tangan kiri dia pun tak tahu berapa banyak yang tangan kanan mengeluarkan wang sedekah tersebut. Dan yang keenam, dan yang ketujuh ialah seorang manusia yang memikirkan dosa-dosa yang lalu dan kemudian dia menangisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Nah, sebagai kesimpulan, moga-moga Allah Ta'ala kita kejar untuk dapat di antara 7 golongan tersebut. InsyaAllah moga bermanfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.